Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada siapa sekarang yang join live Soleha? Boleh tolong share tak? Share di wall anda ataupun boleh juga share di grup-grup supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu hari ini, insya-Allah. Okey. Apa khabar anda semua hari ini? Sihat? Okey, diharap semuanya dalam keadaan yang ceria, yang sentiasa bersemangat dan sentiasa high energy, insya-Allah. Thank you yang berikan Solehah love banyak-banyak. Okey. Tajuk sharing ilmu Solehah hari ni sangat-sangat best. Seronok sangat tajuk hari ni. Yang bertajuk adalah solat taubat pembuka pintu langit. Apa maksudnya tu? Mendalam sangat kan? Okey, sebelum Solehah berceloteh panjang, apa kata kita mulakan sharing ilmu kita pada hari ini dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan. InsyaAllah di dalam selawat banyak sangat barakah yang kita akan dapat, insyaAllah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Thank you kepada semua yang join live Solehah hari ni. Okey. Sebelum tu Solehah perkenalkan diri terlebih dahulu. Alhamdulillah. Nama diberi Solehah binti Mat Taha, berusia 31 tahun, merupakan grade leader bagi kawasan Keluang Johor. Alhamdulillah, merupakan bekas graduan daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, pengkhususan dalam kos fiqh dan fatwa. Salam ukhuwah dan salam silaturahim kepada semua yang baru mengenali dan kepada follower-follower baru. Thank you sebab sudi follow FB Solehah. Okey. Tajuk live hari ni sangat-sangat best sebabnya Solehah nak kongsikan tentang ilmu macam mana solat itu sangat berkait rapat dengan rezeki kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Toha ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Maksud ayat ni adalah perintahkanlah ahli keluargamu mendirikan solat dan bersabar dengan solat yang kamu dirikan itu. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, malah bahkan kami sendirilah yang memberikan rezeki kepada kamu semua. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. So, dalam ayat surah Toha ini, Allah telah berfirman dan memerintahkan kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, supaya sabar dalam mendirikan solat. Sebabnya di dalam solat tu ada kejayaan. Di dalam solat itu, itulah ciri orang-orang yang bertakwa, yang sentiasa nak meraih redha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini tidak dikhususkan tentang solat taubat, tetapi mengikut beberapa hadis dan perawi, solat taubat adalah solat yang terbaik untuk memohon serta meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti dalam hadis Ibnu Majah. Bila kita manusia menyedari dosa kita setinggi langit, kemudian kita buatlah solat taubat, maka Allah akan mengampunkan dosa kita, dosa-dosa yang lalu. Ini adalah hadis daripada Ibnu Majah. Okey. Macam mana Solehah nak tekankan di sini kepentingan solat dan kaitannya dengan rezeki?
kalau solat kita baik, kalau solat kita berkualiti, kita tak persembahkan solat yang kita bagi sisa dekat Allah, kita bagi solat yang first class, kita bagi solat yang berkualiti. Itulah tanda bagaimana Allah melimpahkan rezeki yang berkat, rezeki yang melimpah ruah kepada kita semua. Sebab kita menjaga solat sahaja. Sebagaimana Allah kata, solat taubat ini adalah pembuka pintu langit. Di mana bila kita bangun malam, kita bangun qiyamul lail, kita bangun sepertiga malam antara pukul 3 atau 4 pagi, insya-Allah, lalu kita tunaikan solat taubat dan kita memohon keampunan kepada Allah, lalu terbuka luas pintu langit dan para malaikat akan mendoakan kita, dan lalu Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kita yang terlampau banyak, insya-Allah. Sebab tu kita disarankan untuk buat solat taubat sebelum tidur. Jadikan rutin harian. Sebab kita semua manusia ni banyak sangat dosa. Setiap hari ada je dosa yang kita lakukan tanpa kita sedari atau juga dengan kita sedar sebenarnya. So, sama-sama kita membuat solat taubat, melakukan solat taubat setiap hari, supaya Allah menggugurkan dosa kita satu persatu yang terlampau banyak. Kita hidup kat dunia ni dah berapa tahun? Berpuluh-puluh tahun. Cuba bayangkan berpuluh-puluh tahun kita hidup dekat dunia ni penuh dengan kesalahan, maksiat, dosa besar, dosa kecil yang kita lakukan. Dalam kita tak sedar, rupa-rupanya dah menimbun-nimbun. Tapi kita belum lagi pernah buat solat taubat seumur hidup. Na'udzubillah min zalik. Soleha harap semua yang mendengar sharing ilmu Soleha hari ini telah pernah melakukan solat taubat dan sekarang cuba istiqamah dan lakukan sebagai rutin harian kita. Sebabnya bila dosa kita gugur, bila dosa kita semakin pudar, Allah akan memberikan rezeki melimpah ruah dekat kita. Allah akan bukakan jalan rezeki yang seluas-luasnya, seluas mata yang memandang, insya-Allah. Mengalir luas seperti mengalirnya air Zam-Zam yang berkat, yang penuh melimpah ruah hingga membanjiri keluarga kita, insya-Allah. Sebab tu kita kena buat solat sunat taubat supaya rezeki kita mudah masuk dengan lancar dan supaya tiada penghalang, tiada blokej di hadapan kita untuk kita memperoleh kejayaan dan sumber rezeki yang berkat dan Allah redha, insya-Allah. Ini adalah perintah Allah ya. Sebabnya kalau kita buat solat sunat taubat ataupun bila kita manusia ni, kita ada 3 kategori. Kita ada 3 kategori di mana kita bahagikan manusia yang bersyukur, manusia yang sangat bersyukur dan manusia yang sangat-sangat-sangat bersyukur. Ada beza kepada ketiga-tiga kriteria ini. Solat akan explain satu persatu. Macam mana seorang manusia yang bersyukur tu adalah bila dia mendirikan solat fardu 5 waktu. Itu adalah ciri manusia yang bersyukur. Dan ciri-ciri manusia yang sangat bersyukur adalah bila masa dia buat solat fardu 5 waktu dan ditambah dengan solat sunat yang lain. Ni adalah ilmu daripada formula tarik rezeki yang Soleha baca macam mana solat taubat itu adalah pembuka pintu langit di mana rezeki kita masuk melimpah ruah. Dan yang ketiga, tanda orang itu bersyukur, sangat-sangat bersyukur adalah bila mana dia buat solat fardu 5 waktu dia buat dan ditambah dengan solat sunat, pelbagai solat sunat dia buat, dan yang ketiga dia tambah dengan dia sebarkan segala ilmu yang dia ada, dia menjadi manusia yang bermanfaat. Ada beza dan tingkat-tingkatnya. Macam mana kita nak melihat tanda-tanda orang yang bersyukur, orang yang sangat bersyukur dan orang yang sangat-sangat bersyukur. Ada 3 tingkat. Kita ni di level yang mana? Adakah kita di level 1 ataupun kita di level kedua ataupun kita di level ketiga?
So kita muhasabah diri kita. Bila kita tahu apa yang kita lakukan setiap hari, kita istiqomah amalan kita, kita akan sedar di mana level aku selama ni. Adakah aku setakat buat solat 5 waktu sahaja dan tak ada buat solat-solat sunat yang lain? So bila kita dah sedar dan kita di tingkat baru level 1, kita nak naik ke level 2, iaitu jadi manusia yang sangat bersyukur. Kita kena plus, kita kena tambah solat sunat. Kita kena iringi solat fardu kita tu, kita tambah dengan solat sunat. InsyaAllah itu adalah manusia yang sangat bersyukur. Dan bila kita nak naik lagi level ketiga, level lebih tinggi, kita buat solat sunat fardu plus solat sunat plus sebarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang ramai. Itulah adalah manusia yang sebaik-baik manusia yang Allah perintahkan kita, sebagaimana sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberi manfaat kepada ummah. So kita pilih, kita nak duduk di level yang mana satu. Kalau Soleha nak pilih level yang tertinggi, iaitu manusia yang sangat-sangat bersyukur. Di level ketiga, Soleha nak duduk di level paling atas, level ketiga, iaitu manusia yang sangat bersyukur. Okey, boleh-boleh? Jelas tak? Jelas tak penerangan Soleha ni? Perbezaan di antara level ciri orang bersyukur. Saya nak kongsikan satu testimoni yang menjentik hati kami semua serta pembaca FTR yang lain, di mana kami telah menerima satu testimoni daripada pembaca FTR. Isteri dia bagi tahu sebelum suami dia meninggal dunia, alhamdulillah summa alhamdulillah, suami dia sempat menunaikan solat sunat taubat 3 hari sebelum suami meninggal dunia. Lepas dia baca FTR, hati dia terbuka untuk buat solat sunat taubat. Lalu selepas 3 hari dia buat solat sunat taubat, Allah cabut nyawa dia. Subhanallah. Dia meninggal dalam husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Sungguh kematian yang sangat dicemburui oleh orang ramai, sebagaimana kita meninggal dunia dalam pengakhiran yang sangat baik yang dimuliakan Allah, iaitu bila diri dah benar-benar bertaubat, bila diri dah benar-benar insaf atas kesilapan kita yang lalu. Tak semua orang berpeluang, tak semua orang beruntung terpilih di jalan ini. Ramai orang mendambakan, ramai orang menginginkan terpilih untuk meninggal di hari yang mulia, di jalan pengakhiran yang terbaik. So, apa usaha yang telah kita lakukan, apa marketing langit yang telah kita lakukan di dunia ini untuk merebut kasih sayang Allah? Sudah cukupkah solat sunat kita? Sudah sempurnakah solat fardu kita sehari 5 kali? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak sudah lengkap ke? Adakah kita menjaga solat awal waktu? Adakah kita menjaga solat-solat sunat kita, solat yang berkualiti? Bukan solat di hujung-hujung waktu, bukan solat yang tertangguh-tangguh, bukan sengaja-sengaja mengqada solat tanpa sebab yang munasabah. Banyak yang kita nak cek, baru bab solat sahaja. Baru bab solat sahaja yang kita sentuh ni. Banyak sangat khilaf kita sebagai manusia. Banyak sangat kesalahan kita yang kadang-kadang kita tak sedar. Kita ingatkan selama ni, kenapalah rezeki aku sempit? Kenapalah rezeki aku tak masuk sederas macam orang lain? Rupa-rupanya kita tak jaga solat kita. Rupanya kita fail bab solat. Kita tak nak repair solat kita. Kita tak nak cek solat kita setiap hari. Adakah solat yang aku buat ni betul? Daripada rukun qaulinya, bila baca rakaat pertama, kita baca surah Al-Fatihah. Selama ni seumur hidup, rupa-rupanya kita salah buat. Kita baca surah Al-Fatihah dalam hati. Mana boleh kita baca surah Al-Fatihah, biarlah didengari oleh pendengaran telinga kita. Itu adalah rukun qauli, rukun perkataan. Kalau kita tak sebutkan surah Al-Fatihah melalui lisan kita, solat kita tu adalah tidak sempurna dan tidak sah. So, adakah kita cakna bab solat ni? Adakah kita sedaya upaya cek, adakah solat aku selama ni betul?
tomak ninahnya, perhentian-perhentian antara solatnya kita jaga ke tak, ataupun kita main redah sahaja, solat macam robot, solat terkelam kabut, solat sangat laju, tak ada tomak ninah. Mana boleh macam tu? Sebab tu kita kena cek solat kita. Punca manusia gagal adalah kerana dia tak jaga solat. Allah sendiri telah berkata, kalau kita ada masalah, dua perkara sahaja yang kita kena betulkan, iaitu solat dan sabar. Kalau kita tak jaga dua perkara ni, solat kita tak jaga, lagi satu kita tak sabar, memang kejayaan susah nak datang kat kita. Dan Allah sendiri susah nak makbulkan segala hajat dan doa kita. Sebab tu jangan pelik kenapa setiap hari aku berdoa, setiap hari aku meminta kepada Allah, tapi Allah masih belum kabulkan lagi. Sebab sebenarnya banyak khilaf kita, banyak kesilapan kita yang kita tak perbetulkan, yang kita tak sedar dan tak nak belajar. Kita sombong, ego sangat dengan ilmu. Kita anggap kita dah tahu segala-galanya. Kita anggap cukuplah aku belajar dekat sekolah dulu, aku dah tak perlu dah nak upgrade ilmu. Betapa sombongnya diri kita. Betapa sombongnya diri kita bila kita tak nak belajar dan upgrade ilmu. Itulah ciri-ciri orang yang sombong lagi jahil. Di mana dia sombong dengan ilmu, tak nak bantu diri dia, tak nak upgrade ilmu, tak nak top up ilmu, dia anggap dia dah pandai segala bagai. Sebabnya manusia ni, ilmu ni memang Allah tuntut kita belajar hinggalah ke liang lahat. Selagi kita ada nafas, selagi kita ada hayat kat dunia ni, jangan berhenti untuk belajar. Belajar dan teruskan belajar sehingga kita hidup seperti 1000 tahun ke depan lagi. Kita belajar non-stop, belajar tanpa jemu. Belajarlah ilmu akhirat, ilmu yang membawa kepada always back to Allah. Jangan lupakan akhirat kita. Sebab kalau kita kejar akhirat, insya-Allah dunia akan datang bergolek dengan kita. Tak payahlah kita bersusah payah buat marketing itu, buat marketing ni. Kalau kita tak jaga marketing dengan Allah. Sebabnya Allah dah janji, barang siapa menjaga marketing denganku, iaitu mendekatkan diri denganku dengan melakukan segala apa yang aku suruh dan meninggalkan segala yang Allah larang, insya-Allah syurgalah tempat engkau. Di situlah terdapat kebahagiaan dan di situlah ciri-ciri orang yang bertakwa lagi beriman, yang terpilih untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tak kita? Nak tak kita sama-sama masuk syurga dan sama-sama kita berpimpin tangan bersama ahli keluarga kita, bersama sahabat syurga kita masuk ke syurga Allah yang terindah. Semua tu adalah dambaan semua insan. Di situlah destinasi akhir kita. Di dunia ini Allah hanya pinjamkan kita sebuah persinggahan yang hanya sementara. Destinasi kekal dan akhir kita adalah di alam akhirat sana. Sama ada kita ditempatkan di syurga ataupun di neraka. Semoga kita semua terpilih ke syurga Allah dan dipermudahkan semua urusan kita. Hinggalah kita terpilih hingga masuk ke syurga selepas dihisap. So, mari kita sama-sama perbetulkan solat. InsyaAllah, kalau kita jaga solat, insyaAllah kita akan berjaya. Sebab dalam solat tu sendiri ada kejayaan. Allah sendiri kata, dalam solat ni ada kejayaan. Hayya 'alal falah, marilah kita rebut kejayaan. Hayya 'alal solah, marilah kita menunaikan solat. Kalau kita tak tunaikan solat, kita tak akan dapat kejayaan al-falah dalam azan tu. So, bila kita tak jaga solat kita, jangan pelik kenapa kita masih gagal, kita masih di tempat sama, tak ada apa-apa improvement. Sebabnya kita masih fail dalam bab solat. Kita masih tak menjaga solat, tak nak bagi solat yang berkualiti kepada Allah, tak nak persembahkan yang terbaik. Kita hanya tahu setiap hari bagi sisa sahaja kepada Allah. Alangkah sedihnya. Cubalah kita fikirkan di tempat kita sendiri, kalau tiba-tiba orang bagi kita makanan yang sisa sahaja, adakah kita nak makan? Sama juga dengan konsep kalau kita persembahkan solat yang hanyalah kita bagi sisa dekat Allah.
Tegarkah kita memberikan sisa kepada Allah setiap hari? Tak ada improvement, tak ada kemajuan, tak ada langsung rasa nak muhasabah diri dan nak improve diri menjadi lebih baik setiap hari. Kita betulkan solat kita. Kalau kita stres, ada masalah itu ini, segeralah pergi bilik air, ambil wuduk, buat solat hajat, buat solat taubat dan lakukanlah solat istikharah supaya Allah memberi petunjuk yang terbaik. Ramai sangat sekarang ni yang berfikir-fikir macam mana nak selesaikan masalah, macam mana nak keluar jalan penyelesaian segala masalah ni. Kan kita ada Allah, kenapa kita tak cari Allah? Kenapa kita tak deal dengan Allah dahulu? So lepas ni bila ada masalah, carilah Allah segera. Allah ini adalah tempat manusia memohon pertolongan. Allah sahajalah yang mampu membantu kita keluar daripada segala masalah yang membelenggu. Contohnya kalau kita ada masalah hutang ke, kalau ada masalah hubungan silaturahim yang retak ke, kita cari Allah. Kita minta Allah bantu dan permudahkan. Jangan kita buat pandai-pandai sendiri. Dengan kita ni tak ada ilmu, kita lagi serabut dengan masalah, tak jumpa jalan keluar. Sebab kita membelakangkan Allah. Kita tak cari Allah. Kita tak letakkan sepenuh kebergantungan kita, tawakal kepada Allah. Kenapa kita manusia ni semakin melupakan Allah, menjadi manusia yang tak bersyukur dan kufur nikmat? So kita pilihlah, sama ada kita nak berjaya ataupun kita masih nak di tempat yang sama tanpa apa-apa kemajuan. Anda sendiri yang mencorakkan kejayaan macam mana yang anda nak. Anda pilih, sama ada anda nak bertindak ataupun anda nak duduk di tempat yang sama. You choose. Okay? Soleha harap perkongsian hari ini dapat membuka mata dan minda kalian untuk terus memperbaiki diri, untuk terus mendidik diri, untuk terus tarbiyah diri kita supaya menjadi hamba Allah yang sangat disayangi, yang sentiasa dirahmati dalam setiap perjalanan kita di dunia ini, insya-Allah. So, lakukan banyak-banyak solat, sebabnya solat taubat ni antara salah satunya boleh membuka pintu langit. Cuba bayangkan kalau pintu langit terbuka, maka Allah akan memberikan kita rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang berkat, rezeki yang sangat banyak, kebanjiran rezeki, magnet rezeki. Itulah yang akan kita dapat, insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat. Thank you yang sudi tengok live Soleha hari ini. Soleha doakan agar anda kaya berjaya dunia akhirat. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.